Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan menyambung keterangan bagi ayat yang ke-28, yang mana kita telah selesai dua pengajaran daripada ayat yang ke-28. Kita tinggal lagi dalam dua lagi pengajaran sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-29. Kita baca ayat yang ke-28 ni sekali lagi, kemudian kita terus ke pengajaran ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ Inna kaidakunna azim. Ayat ini telah membuktikan bahawasanya apa yang dipertahankan oleh Nabi Yusuf itu adalah benar, maka didapati isteri Al-Aziz itulah sebenarnya yang telah melakukan tipu daya. Kita telah jelaskan pada hari yang sebelumnya, pengajaran yang pertama, peringatan kepada kita semua, khususnya orang lelaki, tentang tipu daya, fitnah, ujian yang sangat berat yang Allah Ta'ala telah berikan berkenaan dengan perempuan. Kemudian pelajaran yang kedua, dalam nota ni saya tulis nombor 3, tapi sebenarnya dia adalah yang kedua. Boleh lihat pada muka surat nombor 41. Muka surat nombor 41. Sekejap ya, ayat dia lari. Okey, pelajaran yang kedua yang kita boleh dapat daripada ayat yang ketiga, daripada ayat yang ke-28, iaitu siap ya. Okey, yang ini yang kedua. Okey, kena betulkan, bukan yang ketiga. Daripada ayat yang ke-28 kita dapat mempelajari bahawa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menghadapi ujian yang sangat berat. Kenapa kita kata ujian yang sangat berat? Ini berdasarkan kepada beberapa ciri. Ujian yang pertama, dalam nota tu kalau jumpa U1, maknanya ujian 1. Yang pertama, Nabi Allah Yusuf ini, kita sedia maklum, baginda alaihi salam seorang lelaki. Maka jika seorang lelaki, sudah pasti fitrahnya itu ada pada perempuan. Yang kedua, kita dapat mempelajari Nabi Allah Yusuf ini, beliau seorang yang masih muda, tetapi beliau telah berhadapan dengan ujian daripada seorang wanita yang ada kedudukan. Sebab tu orang muda ini, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi memberikan pesanan, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, sesiapa yang memiliki kemampuan dari sudut mas kawinnya, kemampuan dirinya,
maka Nabi kata apa? Falyatazawwaj. Nah, maka Nabi kata bernikahlah, kata Nabi. Ada apa pada nikah ini? Fa innahu aghaddu lil basar. Kerana menikah ini akan lebih menundukkan pandangan, wa ahsanul lil farji, dan lebih kepada dapat menjaga kemampuan. Nabi kata kalau pemuda-pemuda tak mampu untuk dia bernikah, maka Nabi memberikan pesanan fa'alaihi bis-sawmi, maka hendaklah dia berpuasa, fa innahu lahu wija'un, kerana puasa itu dapat mengengkang syahwatnya yang menggelora. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan tentang orang yang muda. Sebab itu Nabi Allah Yusuf ini, beliau seorang yang masih muda. Ujian yang ketiga, Nabi Allah Yusuf, kita sedia maklum, beliau adalah seorang yang masih lagi bujang. Yang keempat, Nabi Allah Yusuf ini adalah seorang yang asing. Asing ni maksudnya apa? Maknanya kalau jadi masalah pada Nabi Allah Yusuf, beliau tak perlu, keluarga dia tak perlulah nak menahan malu ke, sebab orang tak tahu dia ni siapa. Jadi kalau kes seperti dia tu macam tak apalah, dia pendatang asing, jadi kalau berlaku apa pun tak adalah macam keluarga akan tanggung malu ke dan sebagainya. Okey, itu ujian dia. Kemudian ujian yang kelima, daripada kisah ini, isteri Al-Aziz ni, dia seorang wanita yang cantik dan ada keterampilan. Perempuan-perempuan kaya ni, kita pun sedia maklum macam mana bahan dan macam mana dengan kosmetik dia, betul tak? Macam mana dengan pakaian dia. Dia tak belilah pakaian 3 jenis package tu, dan mungkin dia beli yang butik-butik. Macam mana Nabi Allah Yusuf berhadapan dengan ujian wanita? Ujian yang keenam, yang beratnya, perempuan itu yang pujuk dia, yang goda dia. Ujian yang ketujuh, Nabi Allah Yusuf berhadapan dengan seorang perempuan. Perempuan itu adalah majikan dia. Kalau majikan, maknanya dia kena ikut sebab dia majikan. Tetapi Nabi Allah Yusuf memilih untuk menjaga kehormatan dirinya. Ujian yang ke-8, Nabi Allah Yusuf tidak boleh lari ke mana, sebab semua pintu telah ditutup rapat. Ujian yang ke-9, mereka ni sebenarnya telah pun saling mengenali. Mengenali maknanya mereka dahlah lama duduk sebumbung di situ. Maknanya orang-orang luar ni, mereka dah tak ada, macam dah tak kisahlah tentang isteri Al-Aziz dengan Nabi Yusuf, sebab mereka tahu, oh dah lama dah mereka duduk bersama. Berbeza dengan kalau dia orang baru, mungkin orang jiran-jiran akan kata, siapa tu duduk dengan lelaki tapi dah lama kenal. Maka ia menjadi satu ruang yang besar, boleh berlaku perbuatan yang tidak elok itu. Ujian yang ke-10, kita sedia maklum, Nabi Allah Yusuf adalah seorang yang sangat tampan. Kalau kita baca hadis Isra' Mi'raj, Nabi SAW pernah jumpa Nabi Allah Yusuf, mengatakan bahawa separuh daripada kecantikan dunia ni ada pada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Kalau kumpul tuan-tuan yang tampan-tampan, yang ganteng-ganteng ni, satu dunia lah ada pada Nabi Allah Yusuf. Maknanya ujian Yusuf hadapan ni sangat berat. Ujian yang ke-11, beliau telah diancam dengan penjara, betul tak? Kan perempuan tu ketika dia jumpa depan dengan suami, dia kata dia ni kena dipenjara kan ni. Kemudian yang ke-12, kita akan dapati lelaki itu, Al-Aziz itu, dia tidak membuat apa tindakan tegas kepada isterinya. Jadi macam berbanding 12 ujian ni,
menunjukkan Nabi Allah Yusuf ni dia berhadapan dengan ujian seorang wanita yang sangat berat, tetapi Allah telah memelihara baginda alaihi salam. Tapi bukan Allah pelihara begitu juga, tetapi Nabi Allah Yusuf yang minta kepada Allah untuk Allah jaga dia. Lepas tu dia berusaha untuk menjauhkan dirinya. Moga-moga kita semua dapat meneladani Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Baik, pelajaran yang ketiga daripada ayat tadi, kita mendapati Nabi Allah Yusuf memang seorang yang siddiq, seorang yang amat benar. Apa kriteria dia seorang yang benar? Yang pertama, kita mengetahui Nabi Allah Yusuf ni dia sebenarnya adalah seorang hamba. Macam mana kita boleh kata Nabi Allah Yusuf seorang yang benar? Kalau kita baca ayat yang sebelum ni, dialah yang berada paling depan di pintu yang dia nak larikan diri, betul tak? Kalau dia bersalah, kalau dia yang menggoda perempuan itu, kenapa dia nak keluar? Kemudian yang keempat, yang ketiga, tiada tuduhan secara jelas daripada perempuan tersebut terhadap Nabi Allah Yusuf. Ini kalau kita masih ingat lagi pada ayat yang ketika perempuan tu dia mengadu kepada suaminya, dia tidak kata perbuatan yang secara direct, cuma dia kata perbuatan as-su', melakukan keburukan. Kemudian yang keempat, sudah pasti baju Yusuf alaihi salam itu yang terkoyak di bahagian belakang seperti ayat yang telah pun kita pelajari. Baik, kita terus kepada ayat 29. Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Ayat 29 ini, Al-Aziz, dia telah berpesan kepada Nabi Allah Yusuf. Dia kata apa? A'rid an hadha. Dia kata, boleh tak kita buat lupa je peristiwa ni? Faham tak maksudnya? Lelaki tu dia kata pada Yusuf, okey, kita kosong-kosong, kita lupakan je peristiwa ni, dia kata. Lepas tu dia cakap kepada isteri dia, engkau pula pergilah minta ampun bagi dosamu, sesungguhnya engkau adalah daripada orang yang bersalah. Kalau tuan-tuan jadi macam suami perempuan ni, tuan takkan buat apa? Lelaki ni kita tengok dia, dia ni macam sempoi je, macam tak ada perasaan nak marah ke, tak ada. Kita tak jumpa ayat dia. Dia cuma kata pada Yusuf, boleh tak kau diam-diam je, lupalah peristiwa ni. Lepas tu dia cakap isteri dia, engkau pula bersalah, engkau pergilah minta ampun. Apa makna a'rid an hadha? Iaitu maafkan, kata Ibn Kathir, lupakanlah, jangan ceritakan apa-apa. Apa maksud wastaghfiri li dhanbik? Kata Al-Imam Ibn Kathir, Al-Aziz cakap dekat isteri dia dalam keadaan yang macam tak nampak nada marah, kan? Dia kata macam dia cakap dalam keadaan yang lembut. Lepas tu dia suruh minta ampun lah. Daripada ayat 29 ni, apa yang kita dapat belajar? Apa yang Allah suruh, Allah nak sampaikan mesej kepada kita? Nombor satu, kita dituntut sebenarnya di dalam agama untuk tutup aib orang lain.
Sebab tu suami tu kata apa? Engkau lupakan peristiwa ini ya. Maknanya apa? Jangan cerita ke orang lain. Anggap macam tak pernah berlaku. Tutup aib orang ni memang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Seperti mana kata Nabi dalam riwayat Muslim buku surat 48 dalam nota tu, la yastur abdun abadan fid dunya. Tidaklah seseorang hamba menutup aib hamba yang lain, illa satarahu Allahu yaumal qiyamah, melainkan Allah akan tutup aib hamba itu nanti di hari kiamat. Maknanya kita akan belajar nanti Nabi Allah Yusuf ni, dia tak pergi viral pun pada orang. Dia tak cerita pun pada orang apa yang berlaku kepada dia. Kalau zaman sekarang ni, habis bab dalam kelambu, bab habis cerita. Gaduh suami isteri, habis cerita. Media masa pula suka cerita yang panas, keluar kan, si fulan be si fulan, kita pula ish macam tu. Boleh faham kan? Sepatutnya cerita tentang keluarga orang ni tak payahlah ambil peduli. Tapi kenapa media dia nak keluar juga? Sebab ada demand, adalah supply. Boleh faham tak maksudnya? Maksudnya orang baca, kenapa dia ni, kenapa dia begini. Sepatutnya dalam agama tutup aib orang. Jangan dibuka, isteri dengan suami, suami dengan isteri. Kalau kita membuka aib seseorang, nanti di akhirat Allah akan buka aib kita. Tahu tak buka akhirat macam mana? Di hari akhirat kita tahu hari yang semua orang akan tengok hisab masing-masing. Kalau kita tutup aib orang di hari akhirat nanti, waktu kita dibicarakan oleh Allah di hadapan Allah, Allah akan bicarakan secara tertutup. Ada hadis yang sahih, apabila Allah menghisap orang beriman, Allah ada satu tirai, Allah tarik satu tirai tu, maknanya orang lain tak nampak ni, antara dia je dengan Allah. Lepas tu Allah tunjukkan pahala dalam buku dia, lepas tu Allah tunjukkan dosa dia. Ketika dia tengok pahala, gembira sangat. Apabila dia melihat dosa dia, dia rasa macam dia nak binasa dah. Akhirnya Allah minta dia buat pengakuan, dia mengaku dosa dia. Akhirnya last sekali Allah memberikan pengampunan kepada dosa dia, dan akhirnya dia sujud. Ketika dia sujud, Allah tarik tirai tu. Orang nampak, oi bagusnya dia sujud, tapi orang tak tahu dosa yang dia lakukan. Bayangkan, kita ni sebenarnya Allah selamatkan sebab Allah tutup aib kita, betul tak? Kalau orang tahu aib kita lah, habis kita. Pak Haji ke, tak Pak Haji ke, Pak Ustaz ke, Hajah ke, kalau orang tahu aib kita ni, mana nak letak muka kita? Oleh sebab itu dalam hadis yang lain, riwayat Al-Imam Tirmizi, Nabi sebut, man radda an irdi akhihi, siapa yang mempertahankan maruah saudaranya, nescaya Allah akan jaga mukanya daripada api neraka. Tapi lagi kita nak bongkar keaiban, lagi Allah Ta'ala akan mudahkan mukanya kena dengan api neraka. Tapi kalau kita cuba pertahankan maruah, mungkin ada orang cerita pasal si fulan bin si fulan, kita kata, mungkin kau salah dengar kot, mungkin itu cerita yang tak benar tu. Tapi kita pun tumpang sekaki lah. Aku pun tak percaya. Macam tu, sampai gulung tangan-tangan tu. Jangan. Apabila dibuka keaiban seseorang yang tiada keperluan dalam agama untuk tahu, kita kata tak usah ceritalah aib orang ni. Moga-moga Allah jaga muka kita daripada api neraka. Itu pengajaran yang pertama.
Pengajaran yang kedua yang kita dapat belajar daripada kisah tadi, orang yang bersalah, kalau dia buat salah memang perlu dia minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan dengan tindakan selepas tadabbur. Apa yang dapat kita lakukan, apa yang perlu kita buat. Nombor satu, kita kena usaha menjauhi sikap lelaki yang dayus. Kita tak katalah Al-Aziz itu dayus, tapi kalau tengok pada ayat 29 tadi, macam relax je. Al-Aziz tu, kalau kita dah talak berapa dah, mungkin keluar talak 1000 kot. Contohlah, mana ada talak 1000. Contoh Al-Aziz ni tak nampak. Jadi kita ambil hadis tentang dayus ni. Nabi pesan ada 3 golongan yang tidak akan dapat memasuki syurga sampai bila-bila. Yang pertama iaitu lelaki yang dayusu minar rijal, lelaki yang dayus. Yang kedua, wanita yang menyerupai lelaki. Dan yang ketiga, orang yang sangat ketagih arak. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau orang ketagih arak kami fahamlah, tapi lelaki yang dayus ni siapa?" Maka Nabi SAW menjawab. Nabi mengatakan yang dayus itu adalah minar rijal. Itu maknanya siapa? Alladzi la yubali man dakhala ala ahlihi, iaitu orang yang tidak mempedulikan siapa yang masuk bertemu dengan ahli keluarganya. Maksudnya kalau suami dia tak kisah benda mungkar berlaku dalam rumahnya, ia boleh dikatakan sebagai dayus. Sebagai seorang suami, dia kena tegas. Benda mungkar jangan dilakukan di dalam rumahnya. Bukan dibiarkan. Kadang-kadang anak perempuan bawa anak lelaki, biar saja dengan alasan kita zaman moden. Jangan. Ia adalah benda mungkar. Dibiarkan berdua-duaan anak itu di dalam rumah kita sendiri, maka kita bimbang termasuk di kalangan orang yang dayus. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Baik, kita teruskan kepada babak yang kedua. Okey, kita akan masuk babak yang kedua. Maknanya kita selesai babak yang pertama, 6 adegan. Okey, babak yang kedua ni dia terdiri daripada ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-34. Kita baca ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Okay, kita baca terjemahan saja sebab dah 20 minit. Perempuan ini Allah Ta'ala cerita, perempuan di bandar itu berkata, perempuan-perempuan ni kata apa? Sebenarnya cerita itu telah viral. Tak ada WhatsApp, tak ada FB, tak ada Twitter. Macam mana orang boleh tahu Zulaikha itu telah menggoda Yusuf? Perempuan ni sebenarnya sedang buat apa? Gosip. Mereka kata isteri Al-Aziz tu tak patut. Dia pujuk hamba dia, berkehendakkan dirinya
Lepas tu dia orang kata, isteri Al-Aziz ni, dia ni dah gila kot, cintanya sudah meresap ke dalam hati. Lepas tu mereka buat kesimpulan, bagi kita ni benar-benarlah isteri Al-Aziz tu berada dalam kesesatan yang nyata. Persoalannya, macam mana orang boleh tahu? Sedangkan lelaki tu kata apa? Yusuf, kau jangan cerita ya. Sudah pasti Nabi Yusuf tidak cerita. Takkan perempuan tu pula nak tunjukkan keaiban dia. So macam mana boleh diketahui oleh perempuan-perempuan di bandar? Jawapannya kita sambung esok insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.